Alright, Assalamualaikum guys. Apa kabar? Okey, hari ini hari Sabtu 16 hari bulan 3 2024 sekarang 11:15 malam. Okey. So dah habis semain tarawih ke? Kalau yang masih belum tu, mungkin tak tahulah berapa banyak rakaat yang dia buat. Tapi saya pun dah habis. Sekarang saya berada di kampung. Konon kampung macam jauh sangat. Betul tak? Okey. Sebab ini adalah minggu pertama berbuka puasa dengan keluarga lah. Dengan ibu saya semua. So, berkesempatan sebentar lah saya hendak membuat sedikit mapping ataupun analisa untuk US Dollar Index. Okay? Sebelum tu, jika anda rasakan video saya sebelum-sebelum ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share, okay, kepada kawan-kawan, kepada sesiapa pun. Semoga kepada mereka yang menonton video-video saya sebelum ini, at least dapat dijadikan sedikit memberi sedikit idea kepada anda, dan jika bermanfaat, alhamdulillah, saya pun tumpang gembira. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita buat sedikit analisa. Okey, sekarang daripada analisa saya sebelum ini, saya menjangkakan yang DXY akan ataupun US Dollar Index akan membuat kenaikan. Ini adalah zon terakhir dia turun, dan seterusnya dia akan membuat pergerakan lagi ke atas untuk melengkapkan pergerakan wave itu sendiri. Jika kita lihat daripada struktur pergerakan dari sudut Elliott wave, di mana kita dapat melihat ada 1, 2, kita dapat 3, 4 dan 5. Okay. Tak kisahlah panjang pendek ke apa, kita ambil ni dulu supaya you tak pening kepala. Ingat, supaya tak pening kepala. Alright, sebab kita masih belum melihat kepada fraktal yang ada di dalam. Bila kita melihat fraktal yang ada di dalam, itu yang akan melengkapkan, oh, ini rupanya wave 1, wave 2, wave 3, 4, 5. Ini tapi daripada sudut simple yang kita nak lihat, kita dapat melihat 5 pergerakan, di mana 5 pergerakan ini cukup syarat dia untuk melengkapkan pergerakan impuls. So, macam yang saya pernah ajar sebelum ini, selepas terjadinya 5 pergerakan, dia akan membuat 3 pergerakan. Betul tak? So, sekarang 3 pergerakan pun dah ada. Bermaksud 5, 3. Sekarang, yang menjadi tanda dia adalah, adakah 3 ini akan terus bergerak dalam 3 ataupun tidak. Ini sahaja yang kita perlu perhatikan. Sebab mungkin dia akan bergerak begini, dan barulah dia akan bergerak yang ketiga yang terakhir, dan barulah dia membuat 5 pergerakan. So ini kita masih belum dapat lihat lagi. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh market belum bergerak lagi hari ini. Gitu. Tapi daripada apa yang kita jangkakan sebelum ini, memang dia akan membuat kenaikan. So, adakah dia akan membuat kenaikan terus? Bagi saya, most probably, dia akan naik lagi. Okay? Sebab apa? Jika dia nak membuat pergerakan, dia mesti bergerak macam yang lain hijau ni. Saya buang lain ni. Saya buang yang ni dulu. So, dia mesti bergerak begini. Dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik lagi. Kalau kita besarkan sikit chart ni, kita nampak dia dah break level yang ni. Kan body dah break. So, mungkin dia akan naik, dia akan membuat pullback, dan seterusnya dia akan terus naik ke atas. Di sini, di manakah level-level pullback yang boleh terjadi? Jika kita andaikan ini adalah wave 1, wave 2 dan seterusnya, dia membuat wave 3, 4 dan 5, di mana dia bergerak dalam skala kecil tau. Ini saya cerita skala kecil, jangan confuse. Okey, bermaksud mungkin yang ni 3, naik sampai 3, yang ini 4, dan barulah dia akan ada kenaikan ke atas. Apa yang saya akan buat adalah saya akan tarik Fibo retracement, saya akan mencari level 236 ataupun 382. Hanya dua ini saja yang saya akan cari. So maknanya, kalau katakan terjadinya pullback, mungkin dia akan bergerak sehingga ke level yang dua ini sahaja, di mana 236 ataupun 382. Saya akan tandakan dulu. Ini kita ambil sahaja rumusan daripada simple. Kita nak buat dia simple. Faham tak? Supaya kita tak confuse. Di mana inilah mungkin dia punya pullback. Dan 236 ni sangat sinonim dengan pullback zone di sini. So bermaksud ini ada possibility dia akan pullback di sini dan seterusnya membuat kenaikan ke atas. So saya akan tandakan juga teks di sini warna putih 0.236.
Tak perlulah saya nak letak Fibo retracement ke ataupun Fibo extension ke, sebab kalau Fibo retracement dia akan buat kosong di depan. Kalau extension dia akan ada digit di depan, 1 ke 2 ke, dia bukan kosong. Senang nak cerita. Okay, so kalau pergerakan dia begini bermaksud dia akan membuat penurunan dan seterusnya dia akan membuat kenaikan lagi sekali. Ini yang nanti akan menjadi point di mana sampai level mana dia boleh pergi. Jika dia break level yang ini bermaksud dia akan terus ke atas lagi. Sebab apa? Sebab di sini kita dapat melihat kalau kita tukar kepada line chart, inilah zon-zon yang kita perlu pantau nanti minggu hadapan. Okay, so ini antara zon-zon dia yang kita akan pantau. Bermaksud ada 2 zon, kalau dia break yang sini bermaksud dia akan terus pergi ke sini. Ini dari sudut storyline. Kalau daripada bawah pula, inilah dia punya zon yang dia boleh pergi. Gitu. So kita ada beberapa zon di mana yang kita boleh perhatikan. Jika terjadinya kekuatan momentum ke bawah, bermaksud dia akan pergi ke zon yang bawah ini. Kalau dia terus membuat momentum ke atas, bermaksud dia akan pergi ke zon yang ini dahulu. So kita tak perlu serabut kepala nak fikir ke mana. Lagipun US dollar index ni kita bukan boleh trade pun. Cuma kita nak melihat ke mana dia pergi supaya kita boleh mengambil pulang untuk entry sama ada di gold ke ataupun apa-apa pair yang berkaitan dengan USD. Faham GU ke, UJ ke, UCAD ke, gold ke. Kita boleh ambil, at least kita ada idea ke manakah US dollar index nak pergi dan di situ kita boleh buat rumusan di manakah level ataupun di ke manakah arah untuk pair yang berkaitan dengan USD. Faham Okey, so far itu sahaja yang saya nak kongsikan sebab kalau diikutkan saya masih menjagakan dia bergerak seperti apa yang saya tandakan dalam video sebelum ini. Itu sahaja yang saya dapat lihat lah. So kalau katakan dia pergi sehingga ke level itu, Alhamdulillah. So at least kita nampak lah. Okey, bermaksud kalau dia ada pullback, mungkin gold akan naik dulu. Dan seterusnya dia naik ke atas dan barulah gold akan membuat penurunan. Jika dilihat daripada pergerakan pun, ada possibility gold akan membuat penurunan lagi. Betul ataupun tidak? Ini terpulang. Cuba anda lihat di pair gold pula dan nyatakan pendapat anda dalam komen video saya ini. Begitu. Alright. Mungkin anda ada pendapat yang berlainan. Tak apa, at least kita berkongsi. Mungkin apa yang awak cakap tu, saya pun boleh terima. Jangan risau. Tak semestinya apa yang saya cakap ni betul-betul terjadi. Kalau saya betul-betul terjadi, bermaksud saya ni memang seorang yang paling hebat dalam dunia. Betul tak? Gitu. Alright. So, bagi tahu apa pendapat anda berkenaan dengan pair gold ke, macam yang saya cakap lah. Maksudnya akan ada kenaikan, bermaksud gold akan membuat penurunan. Begitu. Nyatakan pendapat anda. It's okay. InsyaAllah saya akan buat juga video untuk gold. Don't worry. Tetap sama juga. Mungkin saya akan tambahkan Nasdaq, US30 ke. InsyaAllah kalau berkesempatan. Okay. Ni pun sekarang ni saya di sini. Saya ada limitation kepada device. So saya tak boleh nak buat macam bunyi cantik ke, mungkin suara saya ni pecah sikit ke pun saya minta maaf sangat. Okay, tapi sekadar inilah perkongsian saya untuk US dollar index ataupun DXY. So ini yang kita jangkakan. Okay, saya tandakan dulu ini warna lain sikit lah, bagi warna cantik sikit. Kita ambil warna biru, kita ambil warna purple dan kita ambil warna kuning kat bawah ni. So at least kita dah, nanti next kita dah tahu dah ke mana level dia nak pergi. So, biru ada bawah ni juga. Tak apa, kita tukar color ni pula. Kita ambil warna hijau ke, hijau cair ni ke. Gitu, alright. So, ini jangkaan saya. Kalau dia membuat pullback, akan ada kenaikan lagi seterusnya ke atas. Kalau tak ada, dia terus break ke bawah, mungkin dia pergi sampai level yang ni, barulah dia naik ke atas. So, itu yang kita nampak. Mungkin dia turun bawah sampai sini dan barulah dia naik ke atas. Supaya kita tak confused nanti. Alright. Okay, so far itu sajalah apa yang saya nak kongsikan. Dan lagi satu saya nak bagi tahu, jika anda memang trade dekat time frame 4 hours, always bersabar. Always be patient. Tengok apakah yang terjadi bila market close pada 4 hours itu. Faham tak? Candle close. Market close pula. Candle close 4 hours. Kalau anda memang trade dekat 1 hour,
always refer to candle close 1 hour. So at least you tak terlalu fokus sangat dekat market ni. Bila terlalu fokus kat market, itu yang buatkan kita jadi FOMO, kita jadi tak sabar, kita jadi terburu-buru. Faham so far itu jelas perkongsian saya, itu yang saya nak kongsikan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau ada apa-apa pendapat, silalah you all tinggalkan dalam ruangan komen. Don't worry, saya akan jawab insyaAllah. Okay, alright, itu sahajalah perkongsian saya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa esok. Jangan lupa niat puasa. Alright, Assalamualaikum dan bye-bye guys. Bye-bye.